Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini, England akan berpesta. Pukul 8 malam, pertandingan bola di antara Liverpool dan Real Madrid. 100,000 penyokong Liverpool telah pun sampai di Paris untuk menyokong kelab mereka. Tetapi saya telah 2 hari ini cek dengan beberapa peminat bola dan kebanyakan English fans ataupun England fans, selain dari penyokong Liverpool lah, mereka menyokong Real Madrid. Mereka tak sokong Liverpool. Walaupun Liverpool ni English club, Real Madrid ni Spanish club, mereka masih sokong Real Madrid dan bukan Liverpool. Ini kerana domestically, iaitu di England ni, Liverpool ialah klub musuh. Diorang penyokong Man City ke Man United ke atau mana-mana klub yang lain di England ini. Dan mereka nak tengok Liverpool kalah. So diorang sokong Real Madrid bukan kerana sayang Real Madrid, tapi kerana benci Liverpool. Itu saja. Sama actually dalam politik. Kalau kita ada musuh politik dan kita ada katalah seorang lagi pun musuh politik, kita akan sokong satu musuh politik untuk lawan satu lagi musuh politik. Ini bergantung kepada yang mana musuh yang terbesar sekali. We will support a lesser enemy to fight a bigger enemy. Untuk memperkuatkan musuh politik yang mungkin kurang kuat untuk lawan satu lagi musuh yang lebih kuat. Sekira that is a bigger enemy to us. Ini ramai orang Malaysia tak faham. Dia orang selalu tanya saya, sebab apa saya berpaling tadah, sebab apa saya sudah lompat, sebab apa sekarang ni saya menjadi penjilat UMNO, penjilat Najib, penjilat Ismail Sabri Yaakob dan macam-macam lagi. Ini boleh dikatakan pemikiran tidak matang. Pemikiran orang Malaysia, terutama sekali orang Melayu ni, mereka tidak matang. Mereka tidak reti nak melihat the big picture. They always look at the small picture. Small picture ni, saya dah beri contoh. Misalnya, dia orang duk sibuk tanya, ni ayam ni halal ke tidak, ayam ni sembelih ke tak sembelih. Tapi bila mereka travel ni, mereka guna credit card. Credit card ni melibatkan riba atau interest. So they travel using their credit card and they pay interest, which is a far bigger sin. Satu dosa yang lebih besar. Mengikut ada ulama kata, dosa riba ni atau dosa bayar interest ni lebih teruk daripada dosa kita ada perhubungan seks dengan mak atau bapa sendiri. That means the sin of interest is worse than the sin of sex with your own parent. Tapi diorang ni duduk guna credit card, bayar interest, travel sini sana, dan masa travel duk sibuk tanya makanan ni halal ataupun tidak, ayam ni sembelih atau tidak. So Melayu ni, they always look at the small picture. They seem to miss the big picture. Even dalam amalan agama mereka, they look at the small picture. Padahal the big picture is what they should focus on. So that's why kadang-kadang orang Melayu ni, mereka punya kepercayaan agama atau amalan agama ni is cetek. Anyhow, politik pun sama. Orang Melayu ni, orang Malaysia ni, baik Cina, India, Melayu samalah. Mereka lihat the small picture. Mereka tak lihat the big picture. Kerana apa, sebab apa sesuatu perkara berlaku dan apa tindakan yang kita perlu ambil. So it's very hard to talk politics to Malaysians. Dan mereka selalu lihat the surface ataupun gambaran cetek, bukan gambaran yang mendalam di dalam sesuatu perkara. So ramailah duk tanya saya, why now? Dulu you lawan UMNO, dulu you lawan Najib, sekarang you support Najib, sekarang you support UMNO, you support Barisan Nasional. Sama lah.
Sebab apa PAS ni sekarang pun boleh support yang dianggap dulu parti lawan, dan PAS pun boleh support Ismail Sabri Yaakob. Pemimpin-pemimpin PAS kebanyakannya semua support Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kecuali mungkin ada beberapa kerat pemimpin PAS tu yang boleh dikatakan pro Anwar Ibrahim, maka mereka tidak akan support lah Ismail Sabri. Tapi the majority orang PAS yang bersama Anwar tu telah tinggalkan PAS, telah keluar PAS dan telah buka parti baru, parti tajaan DAP, iaitu Parti Amanah. So most of them, all of them in fact, are no longer in PAS lah. So this is politics. Jadi orang Malaysia, orang Melayu terutama sekali kena faham permainan politik. The chess game of politics atau percaturan politik, where your support, your loyalty has to shift. Bukan saja can shift, must shift mengikut keadaan. Dan international politik pun sama. Yang Barat ni support sangat ke Ukraine oleh kerana mereka anti-Russia. Bukan dia orang pro-Ukraine, dia orang ni anti-Russia. Dulu Amerika pun sebut sokong Saddam Hussein Iraq apabila Saddam Hussein lawan Iran dan musuh dengan Khomeini. Apabila Saddam lawan Khomeini ataupun Iraq lawan Iran, maka Amerika beri sokongan penuh kepada Iraq. Sokong bantuan senjata, bantuan kewangan, macam-macam. Tapi apabila peperangan Iran-Iraq tamat dan 1 juta orang Islam dari Iran dan Iraq mati, Amerika serang Iraq pula. Jadi Saddam ni bertukar jadi orang jahat, dulu orang baik. Sama macam di Afghanistan. Amerika dulu sokong Taliban, dan Taliban ni yang sebenarnya is a creation of the United States. Amerika yang create atau tubuhkan Taliban, dan Taliban ni ditubuhkan di Pakistan. It was trained in Pakistan. Berapa tahun mereka beri training di Pakistan, lepas tu hantar balik ke ni puak-puak Taliban ni, dihantar balik ke Afghanistan untuk lawan Rusia. And Amerika yang beri latihan, beri bantuan dan beri senjata. Dan apabila Taliban telah kalahkan Rusia, maka Amerika pula jadi musuh kepada Taliban. Padahal Taliban tu anak kepada Amerika. It's America's creation. So that's international politics sama. Kadang-kadang kita guna musuh untuk lawan musuh. Kita bantu dia, beri latihan, beri kewangan, beri senjata supaya mereka boleh berjaya. Tapi bila dah peperangan tu dah habis, bila musuh kita yang besar tu sudah dikalahkan, maka Amerika pun paling tada hentam balik yang kawan dia dulu ni menjadi musuh semula. And that's the way politics is done. And di Malaysia ni pun sama. Jadi orang Melayu ni kena buka mata sikit, kena tengok. Apabila kita ada satu musuh yang lebih serius, musuh yang lebih bisa, yang lebih dahsyat, maka kita kena berkawan dengan musuh lain, atau dulu yang dianggap musuh, hari ini kita berkawan dengan mereka untuk mengalahkan musuh yang lebih besar. Jadi apa dia yang musuh kepada orang Melayu dan orang Islam? Itu kita tanya diri kita sendirilah. Kalau kita tak tahu jawapan tu, maknanya kita masih immature lah, masih tidak matang lah. Which is the biggest enemies to the Malays and to Islam. Kalau kita memperjuangkan, boleh dikatakan memperjuangkan kepentingan Melayu, kepentingan Islam, maka kita kena tengok siapa dia musuh kepada Melayu dan Islam. Dan kita kena berkawan dengan orang lain, sebab kita seorang diri tak mampu untuk mengalahkan musuh tersebut. And this is why satu muafakat, satu pakatan perlu di antara beberapa parti-parti Melayu atau parti-parti Islam di Malaysia ni. Dan kalau kita ikut gong kita, ego kita, dan kita rasa kita ni seorang diri ni dah cukup kuat,
Dan akan berlaku sekali lagi apa berlaku pada bulan Mei tahun 2018. Kerana ego lah, kerana bukan saja bongkak tapi takbur, maka UMNO kalah pilihan raya. Dan akibatnya kalah pilihan raya yang dipimpin oleh masa tu Perdana Menteri Najib Razak, maka hari ini Najib pun menghadapi macam-macam masalah, macam-macam kesusahan. Bukan saja kerajaan tumbang, bukan saja Najib hilang kuasa ataupun UMNO hilang kuasa, tapi Najib peribadi, personally, menghadapi macam-macam masalah. So, penyakit dia lebih besar lah kalau kita tidak berjaga. Jadi malam ini, pukul 3 pagi, waktu Malaysia akan bermula bola Liverpool lawan Real Madrid. Dan ramai orang England ni menyokong Real Madrid, menyokong Spanish club dan bukan menyokong Liverpool ataupun English club. In politics, we do the same. When two enemies fight, we decide which enemy to support. Sebab kalau kita jadi enemy yang ketiga dan kita nak lawan 3 penjuru, kemungkinan kita pun akan kalah dan enemy yang terbesar akan menang. Macam Pakatan Harapan menang masa pilihan raya bulan Mei tahun 2018. Kita lawan sama kita, yang menang akhirnya musuh yang terbesar. So we cannot afford for a bigger enemy to win. So we have to choose our friends and choose our enemies. The saying is, choose your friends, choose your enemies, and choose your fight. Jangan pakai gaduh saja, ikut semangat, ikut perasaan, ikut ego. Sometimes we have to decide when to fight, when not to fight, who to take as an enemy, and who to take as a friend. Bermaknanya kita perang mengguna strategi, bukan perang mengguna ego atau mengguna sentimen. Assalamualaikum. Salam sejahtera.